Jadi nanti yang depan mana yang buat belakang? Ya. Masuk. Hui. Ini suitcase beli bagi kok, coach. Hah? Apa yang baca dalam? Ih, dalam sudah ada kali. Iya kak. Kalau dia beli. Nah, nih coach. Hai. Ini pengurus. Penampak. Penolong pengurus. Oh, apa nih kak? Macam okey lah semua kan. Ada belakang. Tunggu depan. Oh iya. Depan. Kenapa? Nanti ada motor kan di sini sendiri. Masa kamu connect. Okay. Ada lagi berapa orang naik sini? Semua? Penuh belakang. Tengok dalam dia. Oke. Hai. Enjoy the journey. Enjoy. Nanti kita jumpa ya. Oke. Nak pergi mana? Nak ke Kuna. Inilah dia tim perempuan. Jom Ustazah. Okey, semua dah dalam? Ya. Sudah? Apa dia? Dia mabuk berapa kali kita pergi Brunei. Oh. Di luar. Apa? Makan di luar. Gila. Aku mau kerja di sini. Iya, begitu ya. Hai, selamat kembali bersama saya The Julia Channel. Oke, untuk hari ini dan juga untuk kali ini saya akan berkongsi kepada anda bagaimana keadaan dan juga perasaan serta laluan-laluan yang harus kami tempuhi untuk pergi ke daerah Kuna. Ini merupakan perjalanan kami dari Kota Kinabalu ke daerah Kuna. Saya telah difahamkan bahawa perjalanan ke Kuna lebih kurang dalam 10 jam. Dan pada ketika itu saya tidak dapat membayangkan apakah perasaan yang wujud dalam hati saya. Adakah saya happy? Adakah saya bersedih? Kerana perjalanan yang begitu panjang sekali dengan menaiki van, dengan membawa beberapa orang pelajar, betul-betul memberikan satu cabaran dan juga dugaan dalam hidup ini. Hakikatnya membawa budak di dalam kenderaan dalam perjalanan yang agak jauh memang sebenarnya satu tanggungjawab yang amat besar sekali, yang mana amanah yang begitu besar sekali yang harus kita pikul. Perjalanan ini merupakan satu perjalanan yang amat lama sekali yang pernah saya lalui semasa saya menghantar pelajar untuk bertanding. Okey, apa yang kita saksikan sekarang ini adalah bisan video yang sempat saya ambil yang mana perjalanan kami dari Kota Kinabalu, dan sekarang ini kami pun belum lagi sampai di Kundasang. Walaupun perjalanan begitu lancar sekali, tetapi sebenarnya banyak dugaan-dugaan yang kami lalui ketika ini, yang mana karena budak, permintaan-permintaan mereka yang macam-macam menyebabkan kami tidak berhenti untuk singgah, kerana ada yang hendak membuang air kecil,
Ini adalah satu perjalanan yang sangat memujakan. Apapun saya kena terima, bersedia dari segi fizikal maupun mental. Okey, rehat secukupnya sebelum memulakan perjalanan. Okey, untuk pengetahuan semua, kami pergi ke Kunak menggunakan 2 buah van, dan ini adalah satu perjalanan yang cukup panjang sekali. Di depan sana adalah Gunung Kinabalu. Kalau dah nampak tu, maksudnya sekejap lagi kami akan sampai di Kundasang. Okey, kita enjoy dan kita saksikan seketika ya perjalanan ini, dan saya akan menemani anda untuk sepanjang perjalanan ini. Walaupun di dalam perjalanan ini nanti saya tidak dapat merakamkan keseluruhannya kerana adalah mustahil untuk saya memegang kamera dengan perjalanan yang agak jauh. Saya akan mengambil sedikit demi sedikit untuk berkongsi kepada anda pemandangan dan juga keindahan bumi Sabah di bawah Bayu. Apa yang kita nampak di depan sana sudah nampak sedikit aura-aura Kundasang, yang mana kawasan ini merupakan satu tempat ataupun satu lokasi tumpuan pelancong. Okey, ini adalah kawasan tanah tinggi. Kepada anda yang gayat untuk berada di kawasan ini, mungkin agak sukalah sedikit untuk memandu. Okey, sekarang kita berada di tebingan-tebingan gunung, dan di sini kita nampak view ataupun pemandangan-pemandangan indah penduduk kampung, yang mana kita dapat menyaksikan bagaimana kampung-kampung penduduk di sini. Daripada tepi-tepi gunung ini kita melihat di lembah, di bahagian lembah di bawah sana ada perkampungan yang begitu indah sekali. Sudah pasti kawasan ini agak sejuk pada waktu malam, dan sekarang ini itulah dia pemandangan yang saya katakan tadi, cukup indah sekali. Okey, selamat datang ke Kundasang. Inilah dia lokasi-lokasi yang begitu menarik yang menjadi tumpuan pelancong, sama ada dari dalam negara maupun luar negara. Di sinilah mereka akan menjalankan aktiviti sama ada mendaki Gunung Kinabalu. Di sinilah destinasinya. Okey, nampaknya kami akan singgah sebentar di Kundasang kerana untuk melepaskan hajat masing-masing sebelum meneruskan perjalanan yang agak lama selepas ini. Okey, kita saksikan pemandangan di Kundasang untuk seketika. Okey, sekarang kami sudah pun tiba di daerah Kinabatangan. Okey, inilah dia rupanya Kinabatangan. Sebelum ini saya hanya mendengar di TV, mendengar dari cerita-cerita orang daerah Kinabatangan, tetapi sayangnya kami tidak dapat pergi ke kawasan pekan dia. Hanya dapat lalu di kawasan jalan utama sahaja. Sudah ke? Dah jumpa? Dah jumpa tandas? Oh, nampaknya kami tengah pun singgah sekarang. Inilah yang saya telah katakan tadi, begitu banyak perhentian-perhentian yang telah kami lalui, di mana pelajar-pelajar kami banyak sangat permintaan. Ada sahaja yang mereka nak, iaitu nak melepaskan hajat lah, apalah, ada yang nak muntah. Okey, untuk pengetahuan semua, di kawasan inilah
bermulanya perjalanan kami yang penuh dengan cabaran, jalan-jalan yang agak berbonggol. Disebabkan itulah ramai yang hendak termuntah, dan inilah dia, disebabkan itulah dia kami asyik berhenti. Okey, inilah dia pemandangan dia yang dipenuhi dengan kelapa sawit. Sekarang kami memulakan kembali perjalanan. Semua nampak segar kembali. Tadi saya tidak sempat merakam di kawasan Telupit, yang mana di situ kami singgah untuk makan tengah hari. Kita di mana sekarang? Wah, nampaknya kita sekarang ini sudah pun berada di Lahad Datu. Lahad Datu adalah sebuah tempat yang pernah mencipta sejarah sebelum ini, yang mana ianya cukup terkenal dengan satu lokasi yang kepada anda yang dari luar-luar Sabah, kemungkinan kepada kita Lahad Datu adalah satu tempat yang agak berbahaya. Tetapi untuk masa ini hakikatnya semua itu sudah pun berada dalam kawalan. Nampak cantik. Saya betul-betul teruja melihat Lahad Datu. Tidak seperti yang saya bayangkan. Ianya sebuah daerah kecil. Rupa-rupanya Lahad Datu ini merupakan sebuah daerah yang agak pesat membangun. Kelihatan cantik sekali. Ini adalah kawasan-kawasan pinggiran ataupun jalan-jalan utama kami tadi, yang mana di sini kami akan pergi melalui kawasan-kawasan pekan di daerah Lahad Datu. Sebenarnya saya tidak menyangka Kunak adalah sebuah daerah yang terletak selepas Lahad Datu. Saya menjangkakan Kunak sebelum ini adalah daerah yang tidak jauh daripada Kota Kinabalu, kemungkinan besar dalam 2-3 jam saja daripada Kota Kinabalu, tetapi sangkaan saya begitu meleset sekali. Rupa-rupanya untuk pergi ke Kunak memakan masa sepanjang hari. Sekarang kami masih lagi berada di Lahad Datu. Hari pun sudah mulai senja, dari pagi hingga ke senja. Inilah dia, kami baru je sampai di kawasan Lahad Datu. Okey, budak-budak, kita dekat mana sekarang? Kita di mana sekarang? Lahad Datu. Okey, jauh lagi perjalanan. Okey, tengok di luar. Belum lagi sampai. Singgah beli banyak. Lahad Datu. Sehari suntuk dari gelap, dari pagi buta sampai ke Lahad Datu masuk tahu. Cikgu tak tahu. Macam mana ni? Lahad Datu baru Kunak. Okey, itulah dia perjalanan kami daripada Kota Kinabalu ke Kunak, destinasi terakhir. Rasanya perjalanan ini sangat jauh. Okey. Perjalanan yang penuh dengan harapan dan pengorbanan. Okey. Kita sambung lagi perjalanan. Pukul berapa sampai? Bertolak. Penuh dengan kepenatan, seolah-olah tiada penghujungnya perjalanan ini. Okey, tapi seronok. Sangat seronok. Lahad Datu merupakan sebuah bandar yang agak tenang, nampak cantik dan juga agak besar. Nampaknya kami telah pun meneruskan perjalanan, dan suasana ketika ini kelihatan nampak agak gelap kerana senja akan menyingsing. Okey, di sini apa yang menariknya adalah semasa dalam perjalanan dari Lahad Datu ke Kunak, di depan sana kita dapat melihat matahari yang akan terbenam. Okey, kita akan menyaksikan sunset untuk sepanjang perjalanan ini. Begitu cantik dan jalan pun agak lancar, tidak banyak kenderaan. Apa yang kita dapat lihat sekarang ini adalah
keadaan pun semakin agak gelap dan kita saksikan perjalanan ini. Saya akan menemani Anda seketika lagi apabila berada di daerah Kunak nanti ya. Sampai sudah ke kampung halaman saya. Sudah sampai. Lampu di sebelah. In 1 kilometer, turn left. Sampai dah. Ini tuh Sampai ya? Ini. Putar lagi. Itu masih dia. Hah? Nih ke rumah. Bukan. Sana lagi kan. Belum. Aku tengok. Coba aku tengok ambil teleponku. Mana ni? Aku tengok dia. Wah. Sekolah lain nih. Di sini Sarbe Jaya. Minat kamu buat dia. Kita tahu siapa tahu bayar tuh. Perjalanan dari kota Kinabalu dari pukul 8 hingga pukul 8 malam. Jangan mana-mana. 12 jam, 12 jam perjalanan. Mana aku pernah pocong. Aku di depan saya. Coba temurah pukul. Ini ini nggak mesti baju anu nih, warna putih nih. You've arrived at your destination. Yes, kili jelas. Yes, kili. Dari begini sangat. Ini. Inilah homestay kami. Mana? Ada satu yang ni. Di mana? Nina, masuk ke Oh, sana. Sana ada lampu. Yubi, kenapa jalan raya macam ni? Ya, begini Kunak. Hah? Memang begini Kunak nih. Oh, jalan dia. Kebanyakan orang buat ini rumah betul. siapa ya? Saya banyak keluarga saya buat ini. Oh ya kak? Sampai dah Nah, inilah dia homestay. Ya sabar. Aduh, gila. Diangkat barang Tengok muka ustazah, penat. Penat sangat. Duduk saja. Angkat barang Tahun depan coba lagi. Angkat barang. Barang kita dulu nanti ya. Sekejap. Budak. Ini barang-barang. Oh, barang. Perjalanan yang ini dia. Perjalanan hari ini adalah lebih kurang dalam 12 jam. Betul-betul meletihkan. Dan ini adalah kali pertama datang ke Kunak daripada kota Kinabalu. Pada mulanya saya ingatkan Kunak hanya 2-3 jam saja dari kota Kinabalu. Rupa-rupanya lebih jauh dari Lahad Datu. Wow, tapi bagus. Ini pengalaman pertama.
esok kita akan jumpa lagi. Oke. Nak kemas tu, nak rehat tu ya. Okay, bye.